Baik, insyaAllah kita boleh mula pelan-pelan. Sementara tunggu kawan-kawan kita untuk masuk. Selamat Hari Raya Ma'azir Batin, insyaAllah sama-sama. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian berkenaan satu tajuk yang sebahagiannya telah pun saya sampaikan sebelum ini, dan insya-Allah sebahagian daripadanya belum lagi disampaikan. Jadi insya-Allah bagi yang telah mengikutinya sebahagian daripada tajuk-tajuk ini, anggaplah sebagai satu ulangan, sebagai satu ulang kaji untuk kita sama-sama cuba menghadamkan perkara-perkara yang ada, dan mudah-mudahan bila kita dapat menghadamkannya, kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghayatinya, dan kemudian mudah-mudahan kita boleh beramal dengannya. Sebab kita bukan hanya sekadar mahu mengikuti kuliah-kuliah yang ada, tapi sebenarnya yang lebih penting ialah kita ingin sama-sama mengetahui dan menghayati penyelesaian apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat dalam konteks kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan konteks kita nak berhadapan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang mana kita gambarkan kurang-kurangnya ada 4 tanda besar akan berlaku dalam masa terdekat, dan insya-Allah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini semakin lama semakin genting, semakin lama semakin susah, semakin kita berhadapan dengan cabaran-cabaran. Insya-Allah saya cuba approve berapa orang yang masih lagi mahu nak masuk sekejap. Baik, tak apa, insya-Allah kita mulakan dengan kita mentajdidkan, memperbaharui iman kita dengan kita memperbaharui syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan, dan sebenarnya bukan kita sahaja yang sedang kita kata berhajat untuk mengetahui apakah yang akan berlaku di akhir zaman ini, tetapi sebenarnya yang lebih genting lagi ialah iblis. Iblis lebih genting lagi daripada kita. Kerana apa? Kerana iblis mengetahui
bahawa hari kiamat telah semakin hampir. Jadi saat-saat kiamat telah semakin hampir. Dan tanda-tanda besar kiamat akan datang dengan segera. Dan malaikat maut akan melaksanakan kerja-kerjanya. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala akan melakukan kerja-kerjanya. Maknanya qada dan qadar Allah berkenaan dengan hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat ini tidak boleh disekat-sekat oleh siapa-siapa pun, mana-mana makhluk. Maka iblis merasakan tertekan juga sebenarnya. Kerana banyak daripada perancangan-perancangan yang dia buat tak berjaya. Banyak perkara-perkara yang dirancang tidak berlaku. Dan malahan perkara-perkara yang dirancang yang berlaku pun kita dapati tidak sepenuhnya. Ada halangan-halangan dan ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Seperti mereka merancang 100 tahun untuk menguasai dunia. Daripada tahun 1897. Maknanya 1997 dia nak kontrol dunia dah. Tapi Allah tak izin. Berlaku berbagai perkara. Mereka terpaksa mengubah berbagai perancangan-perancangan mereka. Tapi itulah yang berlaku kepada seorang yang memerhatikan pergerakan dunia. Iaitu salah seorang yang menjadi musuh kepada umat Islam, musuh kepada orang beriman, ialah iblis itu sendiri. Azazil ataupun Lucifer, yang mana telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tangguh untuk hidup sampai kiamat. Salah satu daripada ayatnya suratul A'raf, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana iblis meminta supaya tangguh. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, ya Tuhan, berilah kepada aku tangguh untuk supaya hidup sampailah hari kiamat. Maka Allah yang maha pengasih, maha pemurah, walaupun iblis yang minta itu, dan tujuan dia minta itu pun untuk nak menyesatkan hamba-hambanya tadi, Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang memberikan izin. Qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya ada orang masuk dalam bilik. Sesungguhnya kamu diberi tangguh. Allah SWT menggambarkan kepada iblis, kamu diberi tangguh. Maka dikata apa? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat ataupun telah menyebabkan aku sesat, dikata begitu, maka dikata aku akan menghalangi hamba-hambamu itu yang daripada berada di atas siratakal mustaqim, daripada atas jalan yang lurus. Maka dikata apa? Kemudian aku akan datang summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi Allah kata dalam Quran, iblis dah diberikan tangguh, maka dia kata, oleh kerana kau dah bagi aku tangguh, aku akan halang mereka daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan daripada kiri. Dan kau akan dapati wala tajidu aksarahum syakirin, dan kamu akan dapati tak ramai yang bersyukur. Di sinilah kita lihat iblis ni dia dah janji dah, dia nak lawan, dia nak habiskan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam apa namanya, dalam Quran tadi. Maka dia telah pun melihat perancangannya dah buat bertahun-tahun, beratus tahun dia buat perancangan dia, dan dia mengetahui bahawa umur umat ini sudah hampir, kurang lebih kata para ulama yang mengkaji, yang mengira dan sebagainya. Sebahagiannya hadisnya dhaif, sebagainya berbagai-bagai lah. Tetapi nak sebut sini kurang lebih 1500 tahun digambarkan oleh sebahagian ulama yang mengkaji. Jadi kita nak sebut kat sini, bila kita tengok yang itu, maknanya iblis ni dah makin rasa dia makin sempit. Dia nak kena sesatkan seramai yang mungkin, dia nak kena rosakkan seramai yang mungkin hamba Allah. Maka dia pun merancang dengan lebih teliti,
diulang lagi, dengan dia menggunakan seluruh akalnya, seluruh tenaganya, seluruh jenteranya, bala tenteranya untuk menyesatkan, untuk merosakkan umat yang ada pada hari ini. Maka sebab itulah kita lihat dia telah menyusun bala tenteranya. Antaranya kalau kita tengok di dalam TV tu dia ada cerita Minion yang warna putih kuning, mata satu, mata dua dan sebagainya. Jadi Minion ni menggambarkan, dalam cerita kartun tu menggambarkan gurka-gurka dia, bala tentera dia, ataupun menggambarkan sebagai pencacainya, kulinya, daripada pelbagai taraf, sama ada daripada peringkat yang paling bawah sampailah kepada peringkat yang paling atas. Tapi ada satu perkara yang sering dia rahsiakan kepada umat ni, yang maknanya benda ni ditutup. Apa dia? Yang ditutup tu ialah bahawa sebenarnya wujudnya dunia ini, wujudnya keamanan di atas muka bumi ini, wujudnya seluruh alam ini kerana masih wujudnya orang beriman. Masih ada orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Maknanya dunia ini sebenarnya Allah SWT masih lagi memberikan nyawa padanya, memberikan rezeki padanya kerana orang beriman yang ada di atas muka bumi ini. Yang mana apabila orang beriman itu telah habis, telah meninggal dunia semua, maka Allah akan kiamatkan dunia ini. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya perkara yang dirahsiakan. Jadi kita hari ini kita ingat segala yang dia promosikan tu, dunia dan seisinya itulah yang menyebabkan kita hidup. Rupanya yang menyebabkan kita hidup ni adalah al-iman. Iman yang ada kepada manusia itu, yang disebut sebagai nikmat yang paling besar, Islam, iman dan Islam. Jadi inilah kita gambarkan. Sebab itulah hari ini ada orang sebut money is God, duit itu Tuhan, gold is everything, emas itu segala-galanya, ataupun dikata customer is always right. Jadi manusia ni adalah selalunya betul dan sebagainya. Ini adalah semua merupakan perkara-perkara yang dipropagandakan supaya manusia mencari dunia, manusia mendekati dunia, menghayati kehidupan dunia, mencari kemewahan dalam dunia ini. Seolah-olah dunia inilah yang merupakan disebabkan rahsia, disebabkan adanya hari ini. Sedangkan sebenarnya dunia hari ini tak kiamat, dunia hari ini tidak binasa, dunia hari ini diberikan oleh Allah masih lagi ada kehidupan kerana adanya orang yang beriman. Kerana adanya orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana adanya orang yang beribadah kepada Allah. Apabila dunia ni dah tak ada dah orang beribadah, dah tak ada dah orang-orang yang mengucap kalimah syahadah, walaupun pengucap perkataan Allah, Allah, Allah pun tak ada dah, maka Allah akan kiamatkan. Jadi ini adalah rahsia yang sebenarnya memang ditutup. Ditutup dalam sistem-sistem pendidikan, sistem-sistem pembelajaran dalam apa yang ada pada hari ini. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak melihat sedikit tentang apa yang saya pernah sentuh, dan saya akan gabungkan dengan ancaman kepada negara. Dan ancaman kepada negara ini mungkin kalau tak sempat hari ini detailnya kita akan buat malam besok insya-Allah. Dan sebab itu tuan-tuan rahmat Allah nak gambarkan kat sini, kuliah pada malam ini saya berharap supaya kuliah pada malam ini dapat disampaikan, terutamanya kepada mereka yang paling tinggi tanggungjawab dan amanahnya di negara kita, di Malaysia. Bermula daripada malam ini sampai besok, kita akan cuba ringkaskan yang boleh ringkas. Tapi nak sebut, New World Order ini telah pun dilancarkan secara rasmi pada 29 dan 30 hari bulan Mac yang lepas, di mana mereka telah mengadakan satu World Summit, World Government Summit yang telah dilaksanakan di Dubai, di UAE, dan mereka telah melancarkannya. Jadi insya-Allah kita akan tengok daripada mulanya dan sampai akhirnya. Saya akan menceritakan tentang ancaman-ancaman kepada negara, keselamatan negara, keamanan negara, kedaulatan negara yang akan diancam oleh New World Order. Dan sebab itulah kita mintalah supaya semua mereka yang ada jiwa, yang ada hati, yang ada akal, yang boleh berfikir, yang hati yang boleh merasai, yang boleh memahami, supaya dapat benar-benar
mendengarlah sedikit sebanyak apa yang cuba saya kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat satu solusi yang baik untuk semua. Dan kemudian kita juga berharap agar mungkin ada sebahagian daripada kita yang boleh sampaikan ke istana, sampaikan ke istana-istana yang ada, kerana pada hari ini alhamdulillah dari sudut kejayaannya Allah mengizinkan bola sepak kita, Thailand lawan Malaysia, Malaysia menang 2-1 semalam kot agaknya. Kemudian JDT lawan Korea, Ulsan Hyundai ke apa, Allah izin menang 2-1 juga kan. Jadi bola sepak kita menang kan. Pujian merata melambung-lambung, sujud syukur di atas podium, di atas padang dilakukan oleh pemain-pemain bola sepak, dilakukan oleh pengurusnya. Malahan saya tengok jurulatih Johor pun walaupun bukan Islam, sujud syukur juga, dia pun sujud syukur juga. Kemudian kita melihat pengurus pemilik JDT pun sujud syukur juga. Kita rasakan satu kebaikan lah sujud syukur ni kan. Tetapi kita bimbang, kita gembira dengan kemenangan bola sepak, kita gembira dengan kemenangan sukan yang mungkin kita akan menang dalam sukan C yang sedang dan akan berjalan sekarang ni. Tetapi kita tak perasan, rupanya kedaulatan negara kita sedang diancam, sedang terancam. Kedaulatan raja-raja, kedaulatan majlis raja-raja, kedaulatan yang di Pertuan Agong, kedaulatan sultan-sultan sebagai penguasa kepada agama yang ada di dalam negara kita, di dalam negeri-negeri persekutuan yang ada di dalam Malaysia ini sedang terancam, kita tak perasan. Malahan kedaulatan dan kepimpinan parlimen juga sedang terancam. Begitu juga kita tidak perasan dalam kita melihat kemenangan, dah boleh buka emas, dah boleh jalan sana sini, keseronokan berhari raya, kita terlupa ada ancaman-ancaman terhadap keselamatan negara, ancaman-ancaman terhadap apa yang berlaku di atas muka bumi ini kepada kita. Malahan terus terang saya sebut di sini, ancaman kepada anggota tentera kita, ancaman kepada pihak PDRM, ancaman kepada pihak Majlis Keselamatan Negara. Jadi semua ni dia berkaitan. Jadi sebab itulah apa yang kita nak cuba sampaikan pada malam ini dan malam esok insya-Allah adalah merupakan perkara yang penting untuk kita sama-sama cuba faham-fahamkan. Mudah-mudahan bila kita faham, kita akan dapat melaksanakan satu tindakan secara sinergi, secara bijaksana, secara hikmah untuk menyelamatkan negara kita, menyelamatkan agama kita, bangsa kita, dan juga nak menyelamatkan sistem Islam yang ada dalam negara kita ini, agama kita inilah insya-Allah. Jadi ini antara perkara yang kenapa saya membawa tajuk ini, New World Order, yang merupakan World War III, peperangan dunia yang ketiga, dan juga ancaman kepada negara. Saya nak memulakan dengan apa yang telah pernah saya sampaikan sebelum ini kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali, musuh kita ialah digambarkan sebagai iblis, Lucifer dan Azazil, yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan kita gambarkan menguasai seluruh hamba Allah yang ada di atas muka bumi ini, dan akhirnya dia akan menyesatkan semua itu satu. Yang kedua, Allah gambarkan dalam Quran untuk sama-sama kita faham bahawa kita sedang di dalam al-harbun. Al-harbun ni apa? Sedang diserang, sedang berperang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, atau kama kana sadaqallahul azim. Jadi mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang yang baik ni, musuh orang beriman, tak kiralah dia baik aja dia akan jadi musuh. Mereka ni tidak akan berhenti-henti, wala yazalun, tak akan berhenti-henti sampai bila-bila. Yuqatilunakum, Allah menggunakan perkataan perang, yuqatilunakum, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu, dan hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah kamu ni berpatah balik, sehinggalah kamu ni murtad
keluar daripada agama kamu sekarang ini istata'u, sekiranya mereka mampu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini menggambarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa musuh Islam ini, mereka ni sentiasa dalam keadaan memerangi al-haq. Al-batil sentiasa memerangi al-haq. Cuma caranya, mekanismenya, bagaimana intensitinya itu mungkin ada strategi-strateginya. Sampai antara strategi yang terbaik yang mereka buat, ialah mereka menyerang kita dalam keadaan kita tak sedar mereka sedang menyerang. Itu dia panggil Ad-Dajjal. Al-Masih Dajjal dan tenteranya, dia menipu. Dia menipu kita sehingga dia menyerang kita, kita tak perasan kita tengah kena serang. Kita ingat kita bagus, kita okey. Dia tolong, dia datang sebagai penolong. Kata Nabi, dibawa segunung roti, dibawa air yang bersih, sungai. Jadi kita ingat bagus. Dia tolong kita. Dia nak bantu kesihatan kita. Dia nak bantu makanan kita. Dia nak bantu pertanian kita. Kita ingat dia nak bantu ekonomi kita. Bagi duit. Dia akan bagi duit nanti. Dia akan bagi kredit. Dia akan bagi kredit kepada kita. Kita boleh belanja, boleh guna. Tanpa rasa susah-susah. Kita ingat semua bagus. Rupanya dia menyerang kita. Rupanya kita sedang diserang. Ini bentuk serangan yang paling canggih sekali di dunia, iaitu sepanjang zaman apa peperangannya? Peperangannya musuh masuk ke dalam kita, menyerang, merosakkan kita, membinasakan kita. Dalam keadaan kita tak perasan, kita tak sedar, kita kena serang. Seperti Trojan Horse, kalau kita tengok dalam sejarah, di mana mereka menghantar satu kuda kayu sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Rupanya kuda kayu itu daripada kapal yang dibuat kuda. Masuk, orang semua tengah berpesta, tidur sebagainya. Akhirnya dia keluar, dia sembelih seorang-seorang. Ini kita tak perasan kita sedang diserang. Inilah Dajjal, penipu paling besar. Jadi di mana Allah gambarkan kita sentiasa diserang? Dalam suratul Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum. Sesungguhnya mereka tidak henti-henti, tidak berhenti-henti. Yuqatilunakum, memerangi kamu sehinggalah kamu patah balik kepada agama yang sesat. Jadi ini kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kepada kita. Begitu juga Allah menggambarkan dalam Quran, dalam surah Al-Qasas. Saya bacakan maknanya lah. Dan datanglah seorang laki-laki daripada hujung bandar, berlari-lari dan berkata, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun ini sentiasa mengadakan pakatan jahat terhadap kamu. Jadi mereka ini sentiasa buatlah. Begitu juga surah Ibrahim ayat 46, di mana mereka sentiasa berada membuat perancangan-perancangan jahat. Jadi saya nak sebut kat sini, apa yang saya gambarkan sini ialah merupakan perkara yang sedang berlaku yang kita tak faham. Betul, Troy, betul Arif Troy, kuda wooden wood sebagai hadiah olok-oloknya. Rupa-rupanya itulah di dalamnya ada tentera yang membunuh, yang menyembelih seorang-seorang. Jadi saya ingin membacakan sebagai mukaddimahnya, saya ingin membacakan kepada tuan-tuan sekalian tentang beberapa perkara yang telah ditulis pada tahun 1871. Pada tahun 1871, General Albert Pike telah memberikan satu surat kepada Giuseppe Mazzini daripada Amerika ke Eropah. Ini ketua-ketua dia lah, ketua Illuminati dia, atau kita kenal Freemason lah. Dia ada dia punya darjat-darjat dia. Telah menulis satu surat dan dia telah menceritakan perancangan mereka untuk membuat World War I, World War II dan World War III. Peperangan dunia pertama, kedua dan ketiga di dalam surat tersebut. Surat itu telah dibocorkan oleh General William Guy Carr, salah seorang general yang ada daripada Kanada. Dia mencari macam mana boleh berlaku perang dunia sedangkan orang tak suka perang. Jadi bila dia kata macam itu, maka akhirnya dia pun mencari, maka dia jumpalah surat ni. Maka dia tengok dalam surat tu, rupa-rupanya dah dirancang dah perang dunia pertama macam mana yang berlaku. Dalam perang dunia pertama berlakulah, dalam surat itu tulis begitulah yang berlaku. Padahal perang dunia pertama bermula 1914. Kan 1914 sehingga 1918, tapi surat ini ditulis pada tahun 1871. Jadi begitu juga perang dunia kedua. Macam mana yang berlaku pada perang dunia yang kedua, berlaku jugalah
dalam apa yang disebut dalam surat tersebut yang ditulis pada tahun 1871. Sedangkan Perang Dunia Kedua 1939 sehingga 1945. Jadi kita lihat kan peperangan tu dah ditulis, dan kita nak tengok apa yang digambarkan oleh General Albert Pike ini untuk peperangan dunia ketiga. Dan sebenarnya yang disebut itu bukanlah merupakan surat untuk ramalan-ramalan, cocoklogi ke apa, bukan, tetapi surat tersebut adalah merupakan perancangan mereka, yang mana pada tahun 1871 dia menulis surat tersebut setelah mereka mengadakan satu mesyuarat khusus mereka di Temple, the Temple of Doom. Temple of Doom, dia telah melakukan satu mesyuarat yang khusus di Amerika pada masa itu, dan ketua-ketuanya ada, termasuklah iblis yang ada pada masa itu. Ini digambarkan oleh sumber-sumber yang saya tak dapat nak sebutlah pada apa di sini. Nak sebut dan bagaimana mereka telah berbincang, dan hasil daripada perbincangan itu telah keluar, salah satunya ialah garisan panduan macam mana nak melaksanakan kerja-kerja pelan tindakan melaksanakan Perang Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga. Dan kemudian lebih kurang 30 tahun, 26 tahun, 27, 30 tahun lah kita kata, lebih kurang itu. Maka setelah surat itu dihantar Albert Pike kepada Giuseppe Mazzini di Eropah, di Itali, maka surat itu telah didedahkan oleh General William Guy Carr, salah seorang general daripada Kanada yang tak puas hati ramai anak buah dia mati perang dunia. Dia sedih, dia cari kenapa, akhirnya jumpa surat ni, maka terbukalah satu konspirasi. Maka kurang lebih 30 tahun selepas itu, pada tahun 1896, Theodor Herzl telah menulis satu buku disebut The Jewish State. The Jewish State. Jadi kita lihat dalam buku itu menggambarkan perancangan mereka untuk nak mendirikan negara Yahudi 50 tahun daripada pembentukan gerakan Zionis antarabangsa. Di mana selepas dia tulis buku 1896 itu, Theodor Herzl sebelum tu dia jumpa dengan Khalifah Osmaniyah, Ottoman Empire, tak berjaya nak pujuk beli Palestin. Akhirnya 1896 dia tulis buku. 1897 dia mengadakan satu pertemuan daripada dengan 200 ataupun 300 orang Yahudi di Basel, Switzerland. 1897 akhirnya tertubuhlah gerakan Zionis antarabangsa yang pertama ditubuhkan secara global dan resmi 1897. Jadi 1897 dirancang the first 50 years nak ada sebuah negara Zionis. Maka kita lihat mereka rancang dengan mengadakan peperangan dunia pertama, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Lepas peperangan dunia kedua, mereka mesti ada negara yang boleh support perancangan dia untuk menguasai dunia. Jadi dia nak satu negara yang dia khas. Maka dia pun merancang untuk menubuhkan Israel. Maka pada tahun 1947, 50 tahun selepas daripada 1897 tadi, 50 tahun 1947, maka United Nations yang terbentuk daripada lepas peperangan dunia kedua, setelah tentera bersekutu menang, Amerika dan sebagainya menang, persekutuan tentera bersekutu menang, maka mereka telah membentuk United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan pada tahun 1947, 1945 United Nations ditubuhkan. 1947 mereka telah meluluskan satu resolusi 181 mengizinkan mengizinkan Israel dibina di atas, ataupun negara Israel dibina di atas tanah Palestin, orang Palestin. Jadi dia akan rampas tanah itulah. Jadi kita tengok 50 tahun. Setelah bila peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Peperangan dunia pertama 1914, 1918, 19 ada dipanggil virus, akhirnya daripada peperangan dunia pertama itu menyebabkan jatuhnya kerajaan Osmaniyah, jatuhnya keluarga diraja Tsars, iaitu Rusia punya raja jatuh, Osmaniyah jatuh. Itu peperangan dunia pertama. Lepas jatuh aja raja-raja yang besar-besar ni, terutamanya Osmaniyah lah,
Maka mereka telah merancang Perang Dunia Kedua 1939 untuk nak buat apa? Untuk nak buat United Nation. 1945 menang. Menang 1945, mereka pun telah meluluskan satu resolusi 181 yang digambarkan, iaitu meluluskan untuk pemberian tanah Palestin kepada orang Israel, orang Yahudi, untuk membina negara Israel. Maka 1947 cukup 50 tahun daripada pembentukan gerakan Zionis antarabangsa tadi, tertubuhlah sebuah negara Zionis yang bernama Israel di tanah Palestin pada tahun 1948. Jadi 1947 diluluskan, 50 tahun 1948, maka bermulalah negara kemerdekaan negara Israel. Merdeka macam mana pun saya pun tak tahu. Kenapa? Sebab dia bukannya duduk kat situ pun. Dia rampas tanah orang. Tiba-tiba dia duduk situ, dia isytihar dia merdeka. Masa bila dia merdeka entah, masa bila dia dijajah, tak pernah dia kena jajah pun. Ini tipu daya mereka. Kita pun percayalah. Orang kita pun percayalah. Itu Israel dah lama duduk dah dan sebagainya. Ada di kalangan anak-anak muda kita. Kemudian selepas itu, mereka pun merancanglah banyak perkara. Kalau saya nak sebut banyak sangat, saya cuma nak fokus kepada peperangan dunia ketiga. So World War III yang digambarkan oleh General Albert Pike, macam mana World War III ni? Saya nak baca hal ni, kemudian kita akan tengok apa yang berlaku, dan lepas tu insya-Allah mungkin besok saya akan cerita ancaman. Negara kita sedang diancam. Kalau tuan-tuan kita tak bertindak sebelum 22 hari bulan Mei ni, maka mungkin selepas tu akan berlaku sesuatu yang besar yang menyebabkan kita duduk di bawah United Nation. Bukan United Nation, duduk di bawah WHO. Duduk di bawah WHO. Baik. Maka General Albert Pike telah menulis pada tahun 1871, Ogos 1871, dia menulis surat yang menceritakan Perang Dunia Pertama dah berlaku macam mana yang berlaku, Perang Dunia Kedua dah berlaku macam mana yang ditulis berlaku. Allah izin, yang ketiga, dia kata apa? The Third World War. Saya nak sudut sini supaya kita nampak ini yang disebut, ini yang dia rancang. Ini yang dirancang. Dan perancangan ini, dia bukan hanya sekadar perancangan teori konspirasi, bukan, sebab dia dah dibuktikan dengan perkara yang disebut berlaku pada hari ini. Malahan dia telah isytiharkan pada 29 dan 30 bulan Mac yang lepas, dia dah isytiharkan apa dia? Welcome to the new world order. Dia kata apa? Are you ready for the new world order? Dia dah sebut, dah rancang dah sebut dah. Jadi nak gambarkan kat sini bagaimana mereka dah macam, dan saya terpaksa dedahkan benda ini kepada tuan-tuan. Sebahagian daripada kita dah pun tahu, alhamdulillah, jadikanlah sebagai satu ulang kaji. Sebahagian yang masih lagi tak tahu, jadikanlah sebagai satu pengajaran. Dia kata apa? Kata Albert Pike, the Third World War, Perang Dunia Ketiga, must be fomented, mestilah dilakukan, dibuat, didesign by taking advantage of the differences caused by the agenda of the Illuminati. Jadi dia kata kita mesti buat Perang Dunia Ketiga di antara perbezaan di antara orang-orang yang telah dikatakan secret society, itu Illuminati, Freemason, Trilateral Committee, Committee 300, dan banyak lagi lah, banyak lagi kita kata dia punya society dia tu, between the political Zionists and the leader of Islamic world. Jadi maknanya Perang Dunia Ketiga ni dia akan bantai habis Islam melalui Zionis. Jadi Zionis ni ialah pahaman Zionis lah, maknanya orang yang menyokong pembinaan negara Yahudi antarabangsa. Mungkin bukan dalam bentuk yang direct, tetapi dalam bentuk yang indirect. Contohnya, lepas ini Pertubuhan Bangsa Bersatu United Nation akan berpindah ke Israel. Dan Israel itu di mana? Israel itu dia akan berpindah ke Baitul Maqdis di Jerusalem. Jadi ini dirancang. Jadi akhirnya kita lihat lepas ni tidak ada dah United Nations di Geneva ke, di New York ke sebagainya. Dia akan berada di Israel sebagai tuan rumahnya, sebagai tempat kepimpinan dia. Maka dia kata mestilah berlaku di antara Zionis dan leaders of Islamic world. Maknanya gerakan Islam. Dia sebut leaders of Islamic world. Dia bukan sebut pemimpin-pemimpin orang Islam.
tapi gerakan Islam. Jadi maknanya perang ni bukan antara negara-negara dah. Dia bukan lagi negara-negara. Bukan lagi Singapura lawan Malaysia, bukan lagi Rusia lawan Amerika, bukan lagi China lawan Amerika, China lawan NATO ke, bukan. Dia bukan lagi negara-negara, tetapi between Zionis dan sekutunya, Islam dan sekutunya. Dan Islam ni bukannya Islam yang biasa-biasa ni, Islam yang beriman, yang sungguh-sungguh, yang sadik, yang benar. Jadi sebenarnya peperangan itu yang dirancang ialah peperangan antara sekutu Zionis dengan orang yang mengambil Islam sebagai kehidupan dia. Ini dirancang begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok hari ini peperangan dunia ketiga bukan dalam bentuk negara-negara. Lawan mana negara, contoh dulu Jerman lawan dengan Amerika lah contohnya kan. Jauh lawan dengan Jepun lah, sekutu dia Jepun lawan dengan Amerika lah, bukan. Okey. Kemudian the war must be conducted. Disebut the war must be conducted. Peperangan tu mestilah dilakukan in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Jadi Islam pun akan habis, political Zionis pun akan habis. Jadi sebenarnya siapanya yang nak menang ni? Yang nak menang ni bukan dia nak menangkan Israel, bukan dia nak menangkan Zionis supaya membentuk satu negara Zionis. Yang dia nak menangkan ialah Al-Masih Dajjal dan pemerintahan, kepimpinan, ketuhanan Lucifer, Iblis. Iblis sebenarnya yang rancang. Sebab tu dia kata peperangan ini hendaklah dibuat sehingga mutually, sehingga orang semua tak boleh tak tengok Zionis ni jahat. Sebab tu dia buat Zionis ni jahat. Zionis ni jahat tapi dia sokong, dia jahat tapi dia sokong. Jadi dia akan buat Zionis jahat, orang tak suka. Kemudian Islam pun dia orang buat tak suka juga. Ni teroris, ni pengganas dia kata. Maka dia kata mutually destroy each other. Maka Islam habis, kemudian dia punya missionary dia habis, yang naik apa? Yang naik ialah raja dia. Al-Masih Dajjal, Antichrist kalau orang putih panggil, orang Kristian panggil Antichrist. Kalau orang Islam panggil kan Al-Masih Dajjal akan naik memimpin. Dia bukan lagi berdasarkan kepada Israel, bukan berdasarkan kepada Zionis. Dia berdasarkan kepada kepimpinan antarabangsa global. Dia bukan lagi dalam bentuk ni sokong Israel tak. Sebab tu Israel ni hanyalah merupakan alat dia saja. Alat dia sahaja. Ini perkara-perkara yang perlu kita faham. Dia bukan nak naikkan Israel. Israel pun akan habis nanti. Disebut sini mutually destroy. Mereka kedua-dua akan menghabiskan antara satu sama lain. Sebab itulah kalau kita ingat kita lawan Israel, kita lawan Yahudi, kita tertipu dengan perancangan dia. Kita bukan lawan Yahudi, kita bukan lawan Israel. Sebenarnya itu hanyalah gurka-gurka dia je. Dia punya bala tentera je, pencacai dia je. Kalau kita fikir itulah musuh kita, maka kita akan terperangkap dengan perancangan dia. Akhirnya kita okeylah, kita dissolve Israel, dia kata. Kita tak mau dah Israel. Kita tak mau dah Yahudi. Kita hanya ada kepimpinan internasional. Kita dah terperangkap lah. Siapa kepimpinan internasional tu? Itulah Antichrist, orang Kristian panggil. Kita panggil Al-Masih Dajjal. Kita panggil Al-Masih Dajjal. Dan kemudian lepas tu kita baru faham, rupa-rupanya di belakang ni tadi adalah Iblis. Baru kita faham ayat Allah tadi. Ayat Allah yang menggambarkan bahawa Iblis telah menyatakan bahawa dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah tadi. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Dia akan sesatkan, dia akan habiskan. Bukan dia nak bentuk negara Israel sangat. Jadi kalau kita ingat musuh kita Israel, kita kata Israel haram, hidup Muslim, hidup Islam, hancur Israel. Israel tu memang akan dihancurkan. Itu memang perancangan dia. Dia akan hancurkan Israel. Itu memang planning dia. Tapi siapakah yang akan naik? Yang akan naik bukan Netanyahu. Bukan naik, bukannya orang Israel. Yang akan naik itu Al-Masih Dajjal sebagai wakil kepada Lucifer. Wakil kepada Lucifer. Sebab tu saya sebut, kalau kita tak faham akan hakikat New World Order ni, kita ingat apa yang ada dekat dalam internet itu je. Kita nampak Rockefeller, kita nampak Rothschild. Itu semua hanya dia punya apa? Dia punya kaki tangan dia je. Minions. Kita panggil minions. Dalam cerita kartun tu yang warna kuning tu, yang mata satu, yang pakai cermin mata satu, mata dua tu, mata tiga. Ada macam-macam mata dia.
Itu semua ada tanda-tanda dia. Jadi sebenarnya mereka nak menghancurkan semua tu, sehingga dia akan ada kepimpinan yang baru. Kepimpinan itulah yang digambarkan sebagai Al-Masih Dajjal. Kalau dipanggil apa? Malik Mesih, Raja Al-Masih. Kalau orang Yahudi kata Raja Al-Masih. Ni dia. Ni yang kepimpinan yang New World Order ketiga. Inilah dia. Bukan kepimpinan New World Order yang ketiga ni Yahudi, Israel, Zionis, bukan. Itu hanya dia punya gurka-gurka aja, pencacai je. Itu tentera dia, bala tentera dia je. Yang dia boleh matikan, yang dia boleh senyapkan, yang boleh dihancurkan, dia yang akan naik. Kenapa dia akan naik? Di belakangnya ada Lucifer. Ini iblis yang merancang. Bila kita faham iblis rupanya yang merancang, barulah kita nampak, oh kenapa? Patutlah nampak macam perang, tapi rupanya kawan-kawan. Kan China dengan Amerika nampak macam berperang. China dengan Amerika dengan Rusia nampak macam perang. Kita pun bahaslah Rusia, Ukraine lah perang dengan Rusia. Kita bahas. Tiba-tiba rupanya kata Nabi apa? Al-kufru millatu wahidah. Apa kata Nabi? Al-qamaka Rasulullah. Ni Nabi dia tak salah. Al-kufru millatu wahidah. Semua yang kufur tu, semua yang menentang Allah tu, dalam satu sistemnya. Dia satu je. Dia bukan banyak. Sebab tu Allah gambarkan wahadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Allah tak cakap banyak jalan. Allah kata wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Al-Islam wa ghairal Islam. Islam dan selain Islam. Jadi maknanya bila kita faham hakikat ini, maka baru kita faham, oh betul lah apa Nabi sebut al-haq wal batil. Al-haq, kebenaran, bersama Allah. Al-batil, batil ni sesat. Jadi baru kita faham, oh patutlah nampak macam perang. Rupa-rupanya kawan-kawan. Macam juga dekat parlimen, kita nampak macam dua parti yang berlawan. Masa ceramah, bantai sana sampai kafirkan orang tu, sampai kufurkan orang tu, bid'ahkan orang tu, telanjangkan dia punya kesalahan dia. Ini pengkhianat dalam ceramah politik dia kepada orang-orang dia. Tapi dekat belakang, dekat tempat kafe parlimen tu, boleh duduk sekali-sekali, boleh salam peluk-peluk, silap-silap, dakap-dakap, cium-cium sekali. Tak mahu noh. Saya nampak sebab saya pergi ke parlimen, saya nampak dekat luar dia bantai punya cukup best, dia bantai dengan gelarannya, dengan macam-macam bantai. Tiba-tiba dekat belakang parlimen boleh salam-salam, dekat-dekat, boleh buat menantu pula, berbesan pula, padahal dua parti tak sama, berbesan. Apa cerita ni, Jadi ini kita nampak rupa-rupanya al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah satu sistem. Jadi al-Islam wa ghairal Islam. Sebab tu Allah gambarkan famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Maka selain daripada yang benar itu adalah sesat. Selain daripada Islam, sesat. Inna din indallah al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Jadi nak nampak sini bagaimana keadaan kita lihat bagaimana kita punya pemikiran kita masih lagi tidak diikat dengan Quran, tidak diikat dengan hadis, menyebabkan kita tertipu dengan Dajjal. Kita ingat orang tu jahat, orang ni baik, rupa-rupanya dua-dua jahat belaka. Sebab dia tidak mahu Quran, dia tak mahu hadis Nabi. Dia tak mahu Quran, tak mahu hadis, jahat. Batil. Walaupun nampak janggutnya hebat, kopiahnya hebat, nampak serban lagi, tapi rupa-rupanya dia berkawan dengan orang tu. Sebab tu kita nak tahu siapa musuh siapa tak musuh, tengok siapa kawan dia, siapa musuh dia. Kata Imam Syafi'i macam mana? Kalau kamu nak kenal ulama tu bagus tak bagus, tengok siapa musuh dia, siapa yang serang dia, siapa yang attack dia. Maka kamu akan melihat orang yang beriman, orang yang hebat takwanya kepada Allah, yang menyerang tentulah musuh-musuh Allah. Tapi kalau dia boleh berpeluk-peluk, duduk makan semeja, arak sebelah sini ni, tapi pakai kopiah, songkok, tapi pakai baju, nampak baju Islam, rupa-rupanya dia bersama dengan mereka. Ya, sebab itulah digambarkan kat sini, mereka akan dihancurkan, mutually destroy each other.
mutually destroy each other. Islam dengan Zionis tadi yang naik apa? Yang naik adalah Al-Masih Dajjal. Meanwhile dia kata, the other nation kan, negara-negara satu dunia ni once more divided on this issue. Maka negara-negara akan terpecah kepada dua pandangan. Will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. Tengok ini perang dunia ketiga. Jadi akibat daripada peperangan demi peperangan yang saya akan sebut sekejap lagi, yang mereka lancarkan kepada umat dunia ini, maka kita akan lihat negara-negara menjadi apa? Menjadi hancur, menjadi terpecah-pecah, divided. Sebab tu dia nak perang. Kenapa nak perang? Sebab bila perang, negara akan berpecah. Ya, terpaksa sokong. Kalau kita Malaysia, terpaksa nak sokong China ke, nak sokong Amerika ke? Terpaksa. Terpaksa. Nak sokong Amerika ke, nak sokong China? Nak sokong NATO ke, nak sokong Rusia? Kena terpaksa. Will be divided. Tak boleh neutral. Kalau boleh, kita nak kena neutral. Malaysia ni kena remain neutral. Ini polisi negara kita ni kita kena kekalkan. Betul-betul lah. Tapi masalahnya kita ada ejen-ejen Illuminati dalam kepimpinan-kepimpinan yang tertentu. Jadi kita lihat di sini, maka perkara ini, perpecahan ini akan menyebabkan mereka bergaduh to the point of, sehinggalah satu peringkat, satu titik complete. Maknanya habis kesemuanya, keseluruhannya, complete physical. Hancur fizikalnya, moralnya hancur, spiritualnya hancur, economical hancur, exhaustion dia kata. Jadi maknanya physical, moral, spiritual, economy. Ini 4 bidang yang dia nak hancurkan. 4 bidang yang dia nak hancurkan. Jadi bila kita lihat ni, semua serangan ke situ, peperangan ke situ. Kan? Okey. Baik, we shall unleash. Ni tentera dia ni. Ni tentera yang bersama dengan dia ni. Siapa dia? The nihilist. Nihilist, orang-orang yang tak ada akidah, tak ada akhirat, tak ada dunia. Orang yang duduk dalam alam maya ni, alam game je. Main game ni kisah dia. Seronok aja kisah dia. Dia tengok TV aja, movie je kisah dia. Kalau bila ada ke lapangan, bukan nak baca Quran. Ada ke lapangan, bukan nak ziarah sahabat-sahabat, nak melawat tuan-tuan guru, nak dapat pengajaran daripada dia. Ada ke lapangan, jom tengok wayang. Jom kita main. Jom kita main bola. Jom kita tengok bola. Ke lapangan itu je. Bukanlah main bola tu salah. Tapi nak sebut sini, itulah dia punya. Kan? Sebab itu budaya yang boleh membawa kepada nihilist, complete submission to virtual life. Complete submission to virtual life. Maknanya dia duduk ikut alam maya ni. Apa yang ada. Sebab tu sekarang ni, dia bukan hanya Malaysia citizen. Dia bukan hanya ada Singapore citizen. Bukan hanya ada Thailand citizen. Indonesian citizen. Bukan. Maknanya kerakyatan bukan hanya pada Malaysia, bukan hanya pada Thailand, bukan pada Amerika, tapi dia ada netizen. Nampak? Faham tak? Dia ada netizen. Apa dia? Rakyat kepada net, online, networking ataupun internet. Dia panggil netizen. Jadi hari ini, kalau netizen cakap, kira semua kena ikutlah macam itu. Kalau ahli politik tu takut dengan netizen, takut. Kenapa? Kalau netizen tu dah mula bantai, habis. Takut netizen. Lepas tu orang yang nak cari populariti, dia akan menggunakan netizen. Dia akan ada, sebab tu dari sepanggil cyber trooper. Kan, cyber trooper ni maknanya apa? Kalau dulu kita ada trooper ni maknanya kan askar. Komando, itu trooper kan. Troop kan. Sekarang dia cyber trooper. Dia bayar cyber trooper. Kenapa? Nak membentuk pengaruh dalam netizen. Kenapa? Inilah nihilist. Ni bukan saya nak kata kita tak boleh dengan internet. Bukan. Tapi dia nak wujudkan
orang yang hidupnya hanya bergantung dengan alam maya, virtual life. Jadi ini dia disebut we shall unleash, kita wajib melepaskan ataupun membina, memperkuatkan, dipanggil the nihilist and the atheist. Atheist kita tahulah. Atheist kita tahu tak percaya Tuhan. Nihilist, kita mesti melepaskan, membina nihilist ini. Jadi kita lihat di sini, atheist ini pula, dia juga ada kaitan juga dengan komunisme. Komunisme ni satu teori di mana sesuatu organisasi itu, sesuatu masyarakat itu, dia punya hartanya dipunyai oleh satu kumpulan, society. Satu parti lah. Kalau di China satu parti komunis. Dia memiliki semua sekali, dia bukan seorang. Jadi kalau yang mereka nak sekarang ni, dimiliki dunia ni akan dimiliki oleh satu kelompok elit yang nak dimiliki. Bill Gates, Henry Kissinger, siapa lagi, Rothschild punya family, Rockefeller punya family contohnya. Jadi itu elite group. So elite group ni lah yang akan memiliki dunia ni. Itu maknanya komunis. Itu adalah lahir daripada atheist. Atheist ni tak percaya Tuhan lah. Jadi kita lihat, disebut bahawa dia akan unleash. Then dikata, akibat daripada berlaku ini, everywhere, di mana-mana saja, the citizen and rakyat obliged to defend themselves. Maka lepas daripada the release netizen ini, nihilist. Dia release nihilist ini, dan dia release the atheist people ini, maka akan berlakulah peperangan demi peperangan yang menyebabkan rakyat dunia ini terpaksa mempertahankan diri mereka, defend themselves against the world minority of revolution. Sebenarnya netizen ni bukan majority. Yang bercakap dekat dalam internet ni, dia bukan majority pun. Tapi seolah-olahnya macam dialah yang mempunyai suara yang paling ramai. Padahal cyber trooper je. Kumpulan ni, orang UMNO dia ada cyber trooper dia. Orang PAS ada cyber trooper dia. Orang DAP ada cyber trooper ni, politik punya cyber trooper. Jadi sebenarnya bila keluar soalan sebagainya itu, nampak macam wah, ini macam represent satu dunia. Padahal minority. Sebilangan kecil aja dia orang ni. Makcik-makcik tu tak pernah cakap pun dekat internet. Pakcik-pakcik tak pernah cakap, budak-budak tak semua yang cakap pun dalam internet. Semua main game je. Tapi seolah itulah pandangan. Pandangannya. Ini disebut unleash the nihilist. Nihilist akan keluar. Saya tak cakap netizen ni nihilist, bukan. Tapi nak sebut sini, nihilist yang ada dalam budaya netizen tu akan menguasai. Sehingga menyebabkan, dia kata apa? Citizen, the real citizen of the world, the real citizen, rakyat yang sebenar tadi, terpaksa mempertahankan, obliged to defend themselves, terpaksa mempertahankan diri mereka against the world minority of revolutionaries. Minority yang seolah-olahnya nak revolusi, nak buat satu revolusi, nak buat satu perubahan yang mendadak. Tiba-tiba bila orang ni buat baik, maka netizen pun pancarkan, baguslah, ustaz ni bagus. Rupanya ustaz ni ada agenda dia. Nampak pergi sana sedekah sana, pergi sana sedekah sini, pergi sana tolong sini, masuk Palestin, pergi mana-mana, nampak bagus sekali. Rupanya ada dia banyak cyber trooper dia. Lepas tu bila ada masalah, ada kes-kes jenayah dan sebagainya, mulalah ni tak, dia nak bentuk satu opinion yang baru. Jadi ustaz ni gini contohnya. Jadi dia jadi macam berlakon lah, macam itulah. Saya tak sebut siapa-siapa, no? Jangan pula tulis siapa-siapa ni nak sebut sini. Saya nak contoh. Ada juga orang parti politik pula. Parti politik, padahal belakangnya dengan dia punya skandalnya, dengan rasuahnya, dengan macam-macam ada, tetapi netizen sokong dia. Jadi ini satu fake, satu penipuan
Yang dibuat oleh sistem yang dia buat. Dia tulis 1871 dah tulis ni. Kita 1871 lahir pun tak lagi. Lahir pun kita tak lagi. Dia dah tulis dah. Nak unleash the nihilist. Dia nak membebaskan, membina kekuatan nihilis ni di dalam netizen. Ini kita ada lagi, bukan Malaysian citizen, bukan ada Singapore citizen, bukan ada America citizen. Kita ada netizen, internet citizen. Itu dipanggil netizen. Jadi hari ini semua orang tengok netizen. Jadi bila netizen kata betul, betul. Padahal apa yang dicakap tu tak betul. Kalau yang dicakap betul, baguslah, alhamdulillah. Tapi ada yang dicakap tak betul. Jadi dia akan mempengaruhi, dia panggil peer group opinion. Pandangan peer yang ada, pandangan orang-orang yang ada. Jadi ini semua akan membentuk kan. Sampai terpaksa ustaz-ustaz pun dah mula keluar dalam internet, keluar dalam ni cerita kebaikan dia. Hari ni saya keluar daripada rumah saya, nampak orang duduk tepi jalan, saya pun berhenti kereta saya ambil duit bagi kat dia RM10 kat dia. Saya rasa tak sampai hati, tambah RM100 kat dia. Ambil gambar, masuk dalam FB. Masuk dalam FB. Sedekah dah tak jadi lagi kerana Allah rahsia dah. Sedekah tu nak kena tunjuk kat orang. Kenapa? Sebab nanti mudah-mudahan saya terpilih semula sebagai YB. Terpilih semula sebagai YB. Ini contoh. Saya tak cakap siapa-siapa, no? Saya cakap contoh je ni. Contoh. Jangan kita sebut nama siapa-siapa pun. Tak ada. Saya tak sebut nama orang. Baik. Jadi, disebut sini unleash. Sehingga akhirnya terpaksa berperang. Citizen terpaksa berperang. Sebab tu Nabi gambarkan. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga berlaku peperangan. Kita ingat peperangan ni peluru dengan peluru. Bom dengan bom kita ingat. Peperangan ni kita ingat. Dan kita guna pedang, kita guna panah. Rupanya peperangan ni dalam bentuk pelbagai perkara. Yang digambarkannya. Physically, moral pun diperang. Physical pun diperang. Spiritual pun diperang. Ekonomi pun diperang. Ekonomi pun diperang. Jadi kita nampak ni. Ini sedang berlaku pada hari ini. Dan bukan lagi teori. Ini bukan teori, dah berlaku dah. Kalau kita nampak teori, nampaknya gelaplah hati kita ni. Ya Allah. Maka dia kata, kita citizen terpaksa mempertahankan diri mereka. Jadi Allah SWT telah menggambarkan kepada kita bagaimana mereka akan sentiasa menyerang. Ayat yang saya baca tadi kan. Ayat yang saya baca tadi kan. Wala yazalun yuqatilunakum. Mereka tidak akan henti-henti memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum. Sehinggalah kamu ni murtad, keluar daripada agama kamu ini. Kamu kembali kepada agama mereka. Jadi Allah gambarkan peperangan memang dah berjalan dah, sedang berjalan. Saya cuba nak gambarkan bertuan-tuan, kita bagi nampak ayat ni. Kemudian kita lihat bagaimana peperangan demi peperangan sehingga dapat mereka menguasai. Okey. Kita tengok apa peperangan yang mereka buat sebelum saya sambung surat tadi kita tengok dulu. Peperangan yang pertama sekali ialah peperangan, kita dengar dah banyak dah, peperangan salib. Peperangan salib yang pertama, peperangan salib yang kedua. Peperangan dunia ni. Ini bukan peperangan biasa, peperangan dunia, peperangan salib ni. Sebab dunia dikuasai oleh umat Islam, 2/3 dunia. 2/3 dunia dikuasai umat Islam. Jadi bila Islam berperang, maknanya dunia berperang. Jadi peperangan salib ni sebenarnya peperangan dunia. Dia bukan hanya sekadar peperangan Islam dengan Kristian pada masa itu, bukan. Dia peperangan dunia. Sebab dunia ni dipegang oleh Islam 2/3 dunia. Jadi bila perang dengan Islam ni, mana perang dunia berlaku. Jadi kita lihat nombor satu, mereka tahu untuk menguasai umat, maka mereka kena cantas kepimpinan umat. Mereka try lah, mereka lawan. Iblis kata, kita kena buat tentera salib, kita kena buat sekian-sekian menggunakan Kristian yang telah dikorapkan tadi. Maka dia pun serang umat Islam, peperangan salib. Maka akhirnya peperangan salib itu telah berlaku sehingga berlakulah perang dunia. Perang dunia yang meruntuhkan kerajaan Islam yang terakhir, Osmaniyah. Jadi Osmaniyah ni sebenarnya lahir daripada perang salib juga, cuma kita tak nampak lah. Macam itu. Kita ingat ini mungkin Zionis. Dia Zionis yang ada dua. Satu Zionis yang Yahudi, satu Zionis yang Kristian. Dua-dua ni Zionis belaka.
Jadi dia menyerang. Jadi akhirnya meruntuhkan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Jadi kejatuhan Ottoman Empire itu adalah merupakan akibat daripada peperangan yang pertama. Sebab itulah Nabi gambarkan dalam hadis yang saya bacakan makna saja. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Islam itu diikat dengan simpulan demi simpulan, satu demi satu, terlerai terputus. Maka yang pertama sekali adalah al-hukmu, iaitu pemerintahan, hukum-hukum. Jadi nombor satu, peperangan nak menjatuhkan khalifah, nak menjatuhkan sistem Islam. Itu peperangan pertama yang diisytiharkan oleh iblis, menjatuhkan al-hukmu. Bila Islam dah memimpin 2/3 dunia, maka dia tengok ini adalah sesuatu yang amat bahaya. Kita nak kuasa dunia, kita kena cantas kepala dia dulu. Maka mereka pembuatlah perang dunia pertama. Lepas perang dunia pertama, antara perkara yang berlaku ialah perjanjian Lausanne 1922, menyebabkan negara-negara umat Islam dipecah-pecahkan, dan kemudian berlakulah peperangan, berlakulah pengisytiharan, iaitu dirucutkan jawatan Khalifah Amirul Mukminin pada tahun 1924. 2024 ni, 2024 cukup 100 tahun Masihi. 2022 ni cukup 100 tahun perjanjian Lausanne. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, maka yang pertama ialah al-hukmu. Jadi kita jangan faham pula al-hukmu ni maknanya politik Islam. Bukan. Politik Islam yang ada pada hari ini, politik kepartian yang ada pada hari ini politik kepartian, parti Islam. Bukan siasah Islam hakiki. Bukan siasah Islam yang sahihah. Jadi sebenarnya dia hanya merupakan sebahagian sahaja. Sebahagian sahaja. Sebab itulah dia bagus bahagian politik, bahagian tarbiyah pula dia ketinggalan. Dia bagus bahagian politik, bahagian ekonomi pula ketinggalan. Dia bagus bahagian politik, bahagian dakwah pula ketinggalan. Teori cantik. Nak mewujudkan individu Islam, nak mewujudkan keluarga Islam, nak mewujudkan masyarakat Islam, nak mewujudkan semua negara Islam. Teori cantik, tapi apa buat? Buat apa? Di mana tarbiyah untuk individu? Nak jaga semayang pun tak boleh. Nak jaga semayang pun takut. Nak dengar pandangan doktor Islam, pakar Islam. Pakar Islam begini takut nak dengar pandangan sembahyang dengan cara yang betul. Jangan ikut WHO. Takut. Dia kata apa? Jumhur. Kita kena ikut jumhur. Betul lah ikut jumhur. Tengok jumhur ikut mana. Kalau jumhur ikut orang beriman, orang bertakwa, yang berasaskan ijma' sahabat, ijma' ulama', itu lain. Berdasarkan sunnah lain. Jadi jumhur ikut WHO. Dan WHO ni siapa? WHO ni bukan kerajaan. WHO ni corporation, business. Siapa penyumbang yang besar? Nombor satu, Amerika. Nombor dua, Bill and Melinda Gates Foundation. Nombor dua. Lepas tu Jerman. Lepas tu Gavi ni pun dia juga, Bill Gates juga. Jadi sebenarnya dia corporation. Dia satu syarikat. WHO ni bukan negara. Dia bukan United Nations pure. Dia syarikat. Dia syarikat. Siapa yang sponsor dia tu? Dialah jadi tuannya. Dialah orang yang memegang sahamnya. Jadi hari ni kita pula nak ikut jumhur sebab ikut WHO. Kita kena fikir. Bukan kata tak boleh nak ikut WHO. Ikutlah. Tapi kita kena ada kita punya dasar. Mestilah apa yang disebut oleh WHO itu tidak berlanggaran dengan syarak. Bila berlanggaran dengan syarak, kita tak boleh ikut. Apa yang berlanggaran dengan syarak? Contohnya dia kata, ubat COVID-19 tak ada ubat, dia kata. Betul ke COVID-19 tak ada ubat? Kita pun kata betul lah, dia pakar. Siapa lagi pakar? Dia lagi pakar ke? Allah lebih pakar. Allah maha pakar. Allah maha pakar. Allah asy-syafi, Allah yang menyembuhkan. Tiba-tiba dia kata tak ada ubat, maknanya dia tuduh Allah tidak boleh menyembuhkan. Bila dia kata COVID-19 tak ada ubat, maka dia menuduh Allah tidak boleh menyembuhkan. Tak berdosa ke tu? Tak syirik ke tu? Tengoklah dia cakap betul tak betul. Bukan kita mengikut saja jumhur. Kalau jumhur lah, Kristian dah paling menang. Jumhur. Jadi kita kena tengok rujukan tadi. Saya boleh cakap itu sebab saya tahu benda itu berlaku.
Dan tak berani, tidak ada takwa dan warak. Ya, sebab tu nak sebut kat sini, nombor satu, jangan kita kata menegakkan Islam ni, kita menegakkan parti Islam. Bukan parti Islam, siasah Islam. Parti Islam ni dalam demokrasi ada kepartian. Sebenarnya siasah Islam, kepimpinan Islam. Kan, kepimpinan Islam dia berpegang dengan prinsip. Dia bukan berpegang ikut arus. Kita kena bersama dengan orang ni. Kenapa kau tak kita dapat undi? Itu dah salah tau. Itu nak menjadikan kita ni sebagai orang yang tunduk kepada manusia. Tunduk kepada manusia, bukan tunduk kepada prinsip. Ini kita kena faham. Dia bukan parti Islam, dia siasah Islam. Kalau dah parti Islam tu, siasat Islam lah dia kata. Tak. Kalau parti Islam, tak semestinya siasat Islam. Sebab parti Islam dia boleh ikut di dasarnya sistem demokrasi. Sehingga sistem demokrasi itu al-ghayah tubarrilu wasilah, matlamat menghalalkan cara. Itu demokrasi. Islam al-ghayah la tubarrilu wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ini siasah Islam. Siasah Islam. Jadi dia ada siasah dia. Jadi sebab tu kita kata al-hukmu ni bukan makna parti politik. Bukan makna parti politik. Bukan makna kita nak mempertahankan parti politik. Bukan. Kalau nak mempertahankan parti politik itulah Islam, maka siapa yang tak menyokong PAS, maknanya dia berdosa besar. Sebagaimana yang diklaim oleh sebahagian daripada ulama-ulama dalam PAS, siapa tak undi PAS, berdosa besar. Siapa undi PAS, masuk syurga. Sebab apa? Dia nampak politik Islam, siasat Islam sama. Politik Islam, siasat Islam sama. Politik parti, politik kepartian, siasat Islam sama tak? Tak semestinya sama. Dia boleh sama dan dia tak semestinya sama. Kalau kita nak buka perbahasan ni satu hal lah. Tapi saya tak nak bahas, saya nak sebut sini. Kita kena tegakkan siasat Islam. Siasat Islam dia berpegangkan prinsip. Prinsip dia apa? Walaupun orang tak sokong kita, kita bersama Quran. Tidak takut dengan celaan, cercaan manusia. Kita bimbang Allah murka kat kita. Kita bimbang Allah murka kat kita. Itu baru siasat Islam. Mengutamakan takwa, mengutamakan warak. Kalau sains, boleh tak ikut sains? Kita kena ikut sains. Sebab sains tu adalah salah satu ilmu yang diizinkan oleh Allah. Tapi bila sains bertentangan dengan Islam, sains bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka sains menjadi mungkar, menjadi maksiat. Bila sains kata tidak ada ubat pada penyakit itu, bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa setiap penyakit ada ubat. Kenapa setiap penyakit ada ubat? Kata Rasulullah SAW, kerana Allah Maha Penyembuh. Jadi dia tak mau umat dia kata ada penyakit tak ada ubat, Allah tak mampu nak sembuhkan penyakit tu. Allah Maha Penyembuh. Cuma Allah tak nak sembuhkan tu hak Allah. Berubat, pergi rawat, tak sembuh-sembuh, itu hak Allah. Allah tak nak sembuhkan. Adalah sebabnya kifarah ke apa ke kan. Tapi Allah boleh sembuhkan tak? Allah boleh sembuhkan. Tiba-tiba dia kata penyakit ni tak ada ubat. Kita pun ikut. Jadi ini sebut nombor satu, al-hukmu. Kata Nabi SAW. Sebab tu dia orang berjaya sekarang ni. Dia cantas semua sekali. Dia cantas semua sekali. Ini peperangan. Kita sedang berperang. Dan berbahaya tak pada negara kita? Berbahaya. Berbahaya kepada negara kita ni. Apabila tiba-tiba kita ingat kita dapat pertolongan Allah, kita dapat kebaikan daripada Allah, tiba-tiba kita pandemik dah jadi endemik dah. Kita dulu kalah, sekarang menang dah bola. Ini kita dapat rahmat Allah, kita dapat barakah Allah. Tiba-tiba bukan rahmat Allah, bukan barakah Allah, tapi kita tak ikut perintah Allah. Rupa-rupanya istidraj. Rupa-rupanya istidraj. Bukan rahmat Allah, bukan barakah Allah, istidraj. Kena tengok balik semula. Betul ke ni rahmat Allah, barakah Allah? Tak pernah menang. Barakah Allah ke, rahmat Allah ke? Saya bagi satu contoh, tuan-tuan berrahmati Allah SWT. Contohlah, senang, simple. Kita buat pertandingan bola bulan puasa. Agak-agaknya pemain berpuasa tak? InsyaAllah berpuasa. Alhamdulillah berpuasa. Peserta-peserta yang ada tu berpuasa tak? Peserta penonton berpuasa tak?
Puasa semua, alhamdulillah puasa. Kita buat ketika itu waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, agak-agaknya mereka semayang tak masa tu. Ada disediakan tempat semayang, musallah ada sini, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang semayang? Berapa ramai yang puasa? Jadi kita kena tengok. Patutnya dalam bola sepak tu ada pendidikan, pengajaran, bukan azan aja. Allahu Akbar, azan. Oh, semua menangis agaknya dengar azan kat stadium. Nak buka puasa. Tapi semayang tak? Okey semua. Kita semayang sekarang berjemaah sekejap, semayang. Siapa yang boleh jamak, semayang sekarang, semayang, contoh kan. Kita kena tengok balik. Kita langgar tak perintah Allah? Kita menjadi sebab tak orang tak semayang? Kita menjadi sebab tak orang tak puasa? Kita menjadi sebab tak? Kita mengutamakan dunia atau mengutamakan Allah? Jadi kita kena kaji balik. Saya tak tuduh mana-mana, saya tak cakap mana-mana, saya cuma nak sebut, kita fikir balik, buat review balik. Kalau betul kita buat tu, alhamdulillah, kita sokong. Kalau tak betul, kita kena perbaiki, itu sahaja. Tak ada salah apa, perbaiki je. Oh, mungkin lepas ni kita kena solat berjamaah. Siapa yang jaring gol jadi imam. Kan? Arif Aiman jaring gol agaknya. Agaknya namanya tu saya pun tak pasti. Jadi imam semua solat. Allahu Akbar semua sekali. Syiar. Baik, ni contoh. Peperangan hari ni hukum dah jadi permainan pemikiran, permainan lidah. Hukum menjadi permainan lidah. Permainan kepimpinan. Apa yang dirasa okey, orang politik kata begini, beginilah. Walaupun melanggar syarak. Dia boleh ambil duit 150 juta. Dia boleh ambil duit 122 juta, 120 juta. Dia boleh ambil duit banyak juta. Untuk kepentingan sendiri. Jadi sebab tu kita lihat hari ini, yang pertama sekali, peperangan menegakkan syirik nombor satu. Mereka menyerang kita untuk menegakkan syirik Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain ni apa? Contohnya dunia tadi menjadi Tuhan. Sukan menjadi agama. Jadi kita lihat ini antara peperangan-peperangan. Membahaya tak? Berbahaya. Sebab kita dalam istidraj. Kemudian antara perkara yang diserang juga, selepas dia dah menjajah semua, maka dia menguasai pendidikan. Peperangan dari sudut pendidikan. Kalau tadi dia nak merosakkan sistem, dia buat satu sistem, kita duduk dalam sistem tu, kita ikut dalam sistem tu tanpa fikir, ikut aja. Kalau nak berniaga, kena ada capital. Tak ada capital, boleh pinjam. Kalau nak pinjam, tak apa, kita boleh bagi pinjam. Tetapi adalah dia punya faedahnya, keuntungan bagi pihak kami, iaitu bank. Ada keuntungan, dia sebut interest. Kena buat tu. Kalau tak ada tu macam mana nak berniaga banyak ni, kena ada lah. Jadi maka jadilah riba sebagai dasar kepada pinjaman-pinjaman yang ada. Sedangkan riba itu telah diisytiharkan perang. Allah isyar perang dengan riba. Kita pula kata kena ambil, tak apa, ambil darurat, kita sebut darurat. Minta maaf tuan-tuan puan-puan, sistem dia mula-mula dia buat sistem dulu. Kalau pinjaman kena riba. Kalau pendidikan dasarnya kena gini. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, setelah mereka menguasai sistem tadi, kepala dia cantas, maka dia pun melihat kepada hati dan pemikiran. Hati dan pemikiran, iaitu pendidikan. So peperangan kedua, kita diserang sebenarnya pendidikan kita. Pendidikan yang merosakkan pemikiran dan jiwa umat. Untuk melahirkan siapa? Melahirkan nihilis, melahirkan etis, melahirkan penyembah sains. Bukan penyembah Allah, penyembah sains. Apa maksud penyembah sains? Kita lebih mengutamakan sains daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah kata A, kita kata tak apa, tak boleh, kena ada ni juga. Maka kita pun buat kajian, keperluan untuk kita ada satu sistem yang kita kata tidak ada interest. Riba, tak ada riba, tapi riba. Kita ubahlah istilah
istilah kita ubah, kita Islamkan dia, Islamisasi kepada riba, Islamisasi kepada zina, Islamisasi kepada arak, minum arak, Islamisasi kepada makan khinzir, Islamisasikan dia. Macam mana nak Islamisasikan dia? Carilah, kajilah ayat-ayat apa yang boleh untuk nak supaya menghalalkan quote and quote perkara yang sepatutnya tak boleh. Ini berlaku. Kenapa? Kerana kan pendidikan tadi dah menyebabkan kita punya pemikiran dan jiwa tadi rosak. Menyebabkan pemikiran tadi itu rosak. Jadi itu tuan-tuan berrahmat Allah, nombor 2, peperangan pendidikan. Kita ingat kita dah PhD dah okey. Kita ingat kita dah master dah okey. Kita ingat kita dah ada pengalaman pekerjaan dah okey. Rupanya pendidikan kita dasarnya bukan dasar iman pada Allah. Bukan dasar akhirat, bukan dasarnya dasar Islam. Al-iman wal Islam. Iman apa? Dia kaitan dengan rukun iman. Islam kaitan dengan rukun Islam. Dia boleh dapat A dalam pendidikan agama, pengajian agama Islam, tapi semayang tak. Dia dapat A di dalam pendidikan Islam, tapi berzina. Dia boleh dapat A di dalam pendidikan Islam, tapi dia berjudi. Nampak? Kenapa? Kerana dia tidak berdasarkan kepada Islam dan iman. Dia berdasarkan kepada dasar-dasar syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita gambar tadi, sekolah-sekolah menjadi kuil yang menyesatkan tanpa sedar. Maka sekolah jadi kuil yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai Tuhan tanpa sedar, tanpa perasan, tak perasan. Ni kalau saya cakap marah ni agaknya, tapi cuba fikirkan apa yang saya cakap ni. Cuba fikir. Maka sekolah menjadi kuil yang menyesatkan tanpa sedar. Universiti melahirkan graduan-graduan yang berkilat dengan logik dan rasional tanpa akidah yang benar dan jiwa yang kering daripada iman. Jadi graduan kita ramai. Boleh berfikir, boleh cakap, boleh jawab soalan, boleh buat kemahiran. Tapi iman, sembahyang tak khusyuk. Ikhlas tak ada. Ikhlas tak ada. Jadi kita lihat sini, maka kering, maka kita diserang pendidikan kita sampai hari ini. Doktor-doktor kita sebut apa? Bila saya cakap dengan doktor-doktor kita, doktor-doktor boleh tak doktor-doktor tengok balik apa yang ada pada hari ini, tengok balik apa yang ada pada hari ini, bila saya kata sekian, saya pun tahulah sikit sebanyak statistik lah apa tiba-tiba dia kata sesat ni. Jangan bawa ajaran sesat. Apa ajaran sesat tu? Ajaran sesat adalah anti-vaksin. So anti-vaksin ni dia adalah ajaran sesat dia. Apa maksud sesat ni? Sesat ni maknanya kalau mati masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tu sesat dah. Sesat ni maknanya tidak bersama dengan al-haq. Itu sesat. Sesat ni maknanya tidak Islam. Itu sesat. Sesat ni maknanya tidak menuju kepada takwa. Jadi bila kita berbeza pandangan di dalam aspek-aspek sains, tiba-tiba kita kata sesat, itu pandangan. Ada orang alopati, medical alopati, ini yang KKM punya ni, alopati. Ada orang yang homeopati. Ada orang yang natural party. Ada orang yang tibun nabawi. Ada banyak mazhab. Medical pun ada banyak mazhab. Tiba-tiba beza pandangan mazhab ni kita kata sesat. Sesat yang mana? Kalau dimasukkan sesat akidah, bahaya tu. Saya ada seorang kawan saya, doktor pakar, dia kata kat saya, jangan bawa ajaran sesat, dia kata gitu. Saya pun cakap dengan dia, akhi, wahai saudaraku, sekiranya saya tidak sesat sebagaimana yang saudara sebut, maka Nabi kata orang yang mengatakan orang tu sesat sedangkan orang tu tak sesat, dia akan patah balik nanti. Jangan sebut orang sesat. Kalau tak betul, tak sama,
Kita cukuplah kita kata kan, tak betul tu begini faktanya, sebut faktanya lah, ni tak disebut fakta pun, cakap tak betul, sesat tu cakap sesat itu kan, tak nak bincang apa, sesat je. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, kita tertipu dalam, kita diserang, pendidikan kita diserang, kita tak perasan. Kita boleh habiskan berjilid-jilid buku, baca buku, teks buku, rujukan lagi, paper lagi, jurnal lagi, macam-macam kita baca. Tapi Quran berapa keping yang kita baca muka surat? Berapa banyak yang kita hayati dalam hidup kita? Maka adakah itu tidak sesat? Kita lebih percaya sains, kita lebih percaya matematik, kita lebih percaya kepada sains tadi tu, matematik, daripada Quran. Tak sesat itu. Tak sesat itu. Kita kena tipu dalam sistem pendidikan kita. Bukan saya nak kata sistem pendidikan ini tak betul 100%. Tapi saya nak sebut kat sini bagaimana kita kena lihat semula. Kita sedang diserang. Ini saya baru sebut tentang peperangan dunia ketiga yang mereka tulis ni. Saya cuma cerita je. Sambung je apa yang ada. Jadi sebenarnya mereka akan merosakkan dengan memerangi hukum, dengan sistem pendidikan dan banyak lagi lah. Tapi tak ada masa lah kita nak cerita semua. Okey. Kemudian saya baca sambung sikit apa surat dia tulis. We shall provoke. Kita wajib provoke a formidable social catalysm. Kita mesti provoke, wajib provoke, kata Albert Pike. Wajib kita provoke apa dia? Social catalysm, iaitu bencana-bencana sosial. Bencana-bencana sosial. Bila sebut bencana sosial ni, kita ingat bencana sosial ni bencana muda-muda yang minum arak, merempit, kan, pergi main mercun, patah tangan. Kita ingat itu bencana sosial. Dadah itu bencana sosial. Itu hanya sebahagian kecil daripada bencana sosial. Bencana sosial ni apa dia? Bencana sosial ni maknanya yang pertama sekali, hati kita dengan hati sahabat kita, hati kita dengan hati keluarga kita, hati kita dengan hati masyarakat kita bukan lagi diikat dengan iman, bukan lagi diikat dengan Islam. Ukhuwah kita bukan lagi kerana Allah. Ukhuwah kita hanya kerana projek, kerana bisnes, kerana kita sama satu sekolah, alumni sekolah, kawan lama, saya kawan lama, alumni sekolah. Bukan salah, tak salah. Kita alumni sekolah, kita sama projek, tak salah. Tapi itulah ikatannya. Bukan lagi ukhuwah kerana Allah, bukan lagi lillah fillah, bukan. Bukan lagi kerana nak mendapatkan syurga Allah, bukan. Maka itu bencana sosial yang pertama sekali. Sehingga bila kita tengok anak-anak rempit, tengok anak-anak dadah, tengok anak-anak berada di tepi-tepi jalan, kita nampak, oh itu anak orang. Itu bukan anak aku, itu bukan keluarga aku, itu bukan kampung aku, itu kat Kuala Lumpur. Aku duduk kat Kota Baru, aku duduk kat dekat kampung. Bukan aku duduk kat situ, bukan anak aku. Yang murtad, oh murtad. Berapa statistik murtad? Oh yang murtad ni dah 500,000 dah. Oh 500,000. Tak apa. Okey. Oh ya 500,000 kita rasa macam itu sebab kita kata yang murtad tu bukan anak aku. Bukan keluarga aku. Bencana sosial yang pertama ialah apabila ikatan ukhuwah antara sesama kita bukan lagi dasarnya al-iman, bukan lagi dasarnya al-Islam. Sekadar sama-sama satu karya, sama-sama satu kampung, sama-sama belajar, sama-sama alumni, sama-sama kita kata itulah ukhuwah kita. Ukhuwah kita, itulah dia. Ni siapa ni? Ni nampak? Dia bukan lagi jadi iman, bukan lagi jadi kerana dia ni Islam, Muslim, bukan lagi kerana dia ni sayang Allah, kita pun sayang Allah, bukan. Ini bencana sosial nombor satu. Kita tak perasan. Orang sebelah lapar, kita tak kisah. Orang sakit, orang perlu bantuan, kita tengok je, oh bukan anak aku,
bukan pak aku, bukan mak aku, bukan keluarga aku. Sedangkan Allah gambar apa? Tak sempurna iman, melainkan bila kita sayang pada saudara kita macam mana kita sayang diri kita sendiri. Ini bencana sosial. Hubungannya hubungan sekolah, hubungan universiti, hubungannya projek daerah, bukan lagi lillah fillah kerana Allah, ukhuwah kerana Allah, bukan. Hubungannya pertubuhan, sama-sama kita ni sama-sama angkatan sukarelawan rakyat, kita ni sama-sama ansar, maka hubungannya ansar, bukan lagi iman. Bukan lagi hubungan-hubungan kerana Allah. Ini social catalyst yang pertama sekali. Mereka dah serang dah kita punya ukhuwah. Mereka dah serang dah sistem kekeluargaan kita. Tengok paling ramai bercerai. Cuba tanya ustaz-ustaz di Jabatan Agama ya. Kan? Yang kahwin dengan yang cerai. Lebih ramai yang cerai daripada yang kahwin. Kalau jumpa pun sekadar Zoom aja. Bila Zoom aja kan. Bila cakap marilah kita buat sama-sama dekat rumah. Tak boleh. Tak boleh akhir. Kita ni dalam keadaan hari ni tak boleh kan. Kita ikut siapa? WHO lah kita ikut. Kita ikut WHO. Kan? Sampai nak salam pun macam gini aja, macam gini aja. Giling-giling kepala, oh saya sayang kat awak, tapi salam macam gini, tak pegang pun. Nak peluk lagi lah. Minta maaf lah. Mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Sebab dia kata ini bencana kan. Tak apalah, kalau tak setuju tu different in opinion. Tidak menghalang perbezaan pandangan dengan kita punya kasih sayang kerana Allah. Tidak menghilang. Kalau kita berbeza pandangan sampai eject kita daripada grup WhatsApp, grup Telegram, eject. Kenapa? Kerana berbeza pandangan. Maka kita mengutamakan perbezaan pandangan daripada ikatan iman. Hati-hatilah kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman. Tak sempurna iman kita. Pergilah sembahyang sampai 1000 rakaat satu hari. Pergilah haji sampai ratus kali. Umrah 1000 kali. Buat baik banyak kali. Tapi kita tak sayang saudara kita. Macam mana sayang diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman. Tidak beriman, setengah-setengah ulama' menggambarkan. Tidak ada iman, setengah-setengah ulama' menggambarkan. Jadi kita nak kena tengok ni bencana. We shall provoke a formidable social catalysm which in all its horror will show clearly to the nation. Jadi akan menyebabkan negara itu menjadi negara yang lemah, bergaduh, berselisih sama sendiri. Kan, efek ni akan mengagungkan etis, orang yang suka etis akan agungkan. Akan menyebabkan berlakunya pergaduhan, keganasan sesama sendiri sehingga menjadikan the most bloody turmoil, melahirkan satu pertumpahan darah, pergaduhan yang membawa kepada pertumpahan darah dengan level yang hebat. Kemudian dikata disillusion with Christianity, whose deistic spirit will form the moment be without compass and or direction. Jadi kemudian juga dia akan cakap, ni disebut saya baca, dia kata apa, kita kena ilusikan. Apa ilusinya? Ilusikan bahawa ini adalah agama yang baru ni, gabungan ni, Kristian, Tuhan 3, Tuhan 3 in 1, 1 in 3. Contoh, gabungkan, ilusionkan. Agama ni jadi agama ilusi. Agama ni diilusikan. Sehingga kan tidak ada direction, tak tahu yang mana satu ni agama betul ni, tak tahu lah. Tak ada direction, tak ada kompas. Sehingga menimbulkan anxiety, menimbulkan keresahan, anxious for an ideal, sehingga akhirnya akan mencari mana satu. Akhirnya datanglah dia, Dajjal tadi, bawa agama yang baru, menyatukan. Will receive, sehingga akhirnya will receive the true light through a universal manifestation of a pure doctrine of Lucifer. Akhirnya doktrin Lucifer, penyembahan iblis itu akan dibawa kepada public view, brought finally out in the public view. Subhanallah, disebut 1871. Disebut dah apa yang berlaku sekarang. 1871 perancangan dia tu dia dah dedahkan pada
dia punya geng dia, dan Allah izin terbuka, kita dapat tahu. General Gaika tadi. Jadi maknanya ketiga ni peperangan apa? Setelah peperangan hukum, peperangan pendidikan, peperangan sosial. Peperangan sosial. So peperangan sosial itu akan membawa kepada perpecahan, berbunuhan, sesat menyesat antara satu sama lain. Sehingga orang yang takut ancaman kehilangan dunia, kesihatan, keuangan, makanan, keselamatan, bencana alam, perselisihan, semua tu akan dibawa. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya akan sambung untuk peperangan sosial ni, saya akan sambung besok. Dan kemudian saya akan cerita sedikit tentang yang terbaru, yang mana saya minta siapa-siapa yang ada connection dengan kerabat-kerabat diraja, ada connection dengan tuanku, untuk sama-sama dapat tengok apa yang saya nak sebut besok berkenaan dengan ancaman ke atas keselamatan dan keamanan negara kita. Jangan pula besok Allah, kita doalah supaya Allah memudahkan, jangan ada gangguan pula kan, besok tiba-tiba ada gangguan, lain tak ada lah apa. Jadi insya-Allah kita minta kepada Allah, insya-Allah besok saya akan sebut, sampaikanlah kepada semua pihak, terutamanya raja-raja. Sebab apa tuan-tuan? New World Order akan mencabut kedaulatan negara, akan meranapkan kedaulatan majlis raja-raja, akan menghancurkan kedaulatan sultan, terutamanya sultan tuanku pemegang kepada amanah agama dalam negara ni, terutamanya. Tuanku akan diserang, dia attack. Mungkin kita tak rasa lagi, tapi dia akan buat. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, esok kita akan bincang sambung lagi Al-Haq dan Batil, pertembungan Al-Haq dan Batil dalam New World Order. Dan kemudian selepas itu kita akan tengok sedikit ancamannya kepada negara. Dan saya minta tuan-tuan sebar-sebarkan supaya mudah-mudahan negara kita akan faham apa yang sedang mereka lakukan. Siapa mereka ni? Musuh Islam, musuh orang beriman, musuh juga negara kita. Dia bukan orang beriman saja, negara kita semua dia akan kacau semua sekali. Sehingga dia akan jadikan kita semua akan jadi sebagai satu patung papet dia macam itu. Sehingga dia akan kontrol bukan saja akal kita, cara berfikir, hati kita, cara memahami dan merasai. Begitu juga dia akan menguasai seluruh hidup kita, totalitarian. Dia akan menguasai seluruh hidup kita. Esok saya akan cerita tentang peperangan-peperangan yang mereka akan buat dan bagi. Kalau sempat habis, kita habis. Saya akan cerita tentang kedaulatan negara yang sedang terancam, yang sedang diancam. InsyaAllah selepas itu kemungkinan besar, yang ketiga, saya akan cerita timeline dia. Saya akan cerita bila nak berlaku. Biiznillah, bukan cocok logi, tapi saya cerita berdasarkan kepada perancangan mereka. Apa yang mereka dah announce, umumkan. Kita akan cerita tu. Akan tengok tuan-tuan. Itu kalau ada rezeki lah. Itu siri ketiga. Kalau tak ada rezeki, siri ketiga, kena datang tamrin lah. Tamrin ni apa? Program tertutup yang kita buat. Kalau kita boleh datang program tertutup tu, insyaAllah kita akan ceritalah. Sebab FB ni saya tak release semua benda, hanya sebahagiannya lah, insyaAllah kan. Yang sesuai kita cakap lah, yang tak sesuai kita tak boleh nak sebut, sebab terlalu sensitif. Jadi itulah insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Kita doa kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan untuk kita beristiqamah. Berdoa supaya ukhuwah kita sentiasa tertingkat. Ingat, syaitan sentiasa menghasut kita. Kalau ada benda yang negatif dalam diri kita, ingatlah itu daripada syaitan. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Terutamanya mereka yang memegang amanah, tanggungjawab. Pegang tanggungjawab kena tengok. Dan kemudian tuan-tuan, saya minta kalau bagi mereka yang ada pegang amanah, terutamanya dalam NGO, Ansar dan sebagainya, maka jangan lupa rujuk kepada kepimpinan, rujuk kepada ketua. Jangan kita buat sendiri-sendiri. Rupa-rupanya perancangan kita itu adalah perancangan syaitan. Kena rujuk. Sebab apa? Memang syaitan akan pecah belahkan kita. InsyaAllah. Ni Dajjal tak keluar lagi ni. Kalau dia keluar, lagilah. InsyaAllah.
Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung malam esok. Kemudian insya-Allah kalau tu kita boleh habiskan, kita habiskan, tak habiskan mungkin kita terpaksa sambung masa lain. Doakan supaya telinga-telinga musuh-musuh Islam, mata-mata musuh-musuh Islam, hati mereka semua tertutup daripada apa yang kita bincangkan ini. Allah tutupkan, Allah butakan, Allah pekakkan mata mereka dan telinga mereka. Supaya kita boleh meneruskan program tanpa gangguan. Kita bukan nak beritahu kat dia, kita nak beritahu kat orang yang ikhlas. Seorang ikhlas, alhamdulillah. InsyaAllah kita bersama. Kalau tak ikhlas, Allah tutup mata-mata kita, Allah butakan mata kita, Allah pekakkan telinga kita. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok-kelompok mereka yang memusuhi Islam. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa besok.